Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad. Saya doakan semua yang menonton video saya kali ini sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berada di dalam kandungan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang baru masuk ke channel saya ini, tolong saya dengan subscribe channel ini. Mudah-mudahan ia dapat berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, industri semikonduktor Malaysia menjadi tumpuan sejak kebelakangan ini apabila ianya muncul sebagai satu kuasa baru dalam semikonduktor dunia. Jadi apa sebenarnya semikonduktor ini? Secara mudahnya, semikonduktor ini adalah satu alat yang digunakan dalam litar elektrik untuk mengawal pengaliran arus elektrik. Jadi alat semikonduktor ini sangat berkait rapat dengan peralatan elektronik yang sering kita gunakan setiap hari. Hampir semua peralatan elektronik canggih sekarang ini seperti handphone, komputer, televisyen, kamera kenderaan dan sebagainya memerlukan semikonduktor ini. Jadi ianya merupakan satu alat ataupun bahan yang mempengaruhi kerja dan juga kehidupan manusia dewasa ini dan juga di masa-masa yang akan datang. Tanpa semikonduktor, pelbagai kemajuan teknologi yang ada sekarang ini tidak akan berjaya terhasil. Antara perkembangan teknologi yang sangat memerlukan semikonduktor termasuklah perkembangan pesat teknologi 5G, cloud computing, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, kenderaan elektrik, internet of things seperti smartwatch, smart TV, medical monitoring system dan juga auto sensor. Secara lebih detail, semikonduktor ini adalah komponen yang penting sebagai peranti elektronik yang dapat meningkatkan prestasi dan juga kecekapan sistem-sistem komunikasi, perkomputeran, penjagaan kesihatan, sistem ketenteraan, pengangkutan termasuk kenderaan elektrik, tenaga hijau, pertanian dan boleh dikatakan semua bidang di masa-masa yang akan datang. Maka tidak heranlah mana-mana negara yang menguasai pengeluaran semikonduktor ini akan menguasai teknologi dan seterusnya ekonomi di masa-masa yang akan datang. Jadi bagaimana kedudukan negara kita Malaysia di dalam industri semikonduktor ini? Dalam tahun 2024 ini, Malaysia merupakan antara 9 buah negara pengeluar semikonduktor yang terbesar di dunia. Secara detailnya, kita menduduki tangga yang ke-6 dunia dalam nilai ekspor semikonduktor ini dan kita menguasai 13% daripada pasaran yang berkaitan pembungkusan, pemasangan dan juga pengujian semikonduktor dunia. Yang membanggakan juga ditunjukkan di sini di mana negara kita menguasai 20% daripada bekalan chips yang diimport oleh Amerika Syarikat, malah mengatasi gergasi chips dunia seperti Taiwan, Vietnam dan juga Korea Selatan. Kepentingan sektor ini kepada ekonomi Malaysia sebenarnya sangatlah ketara. Kita lihat di sini contohnya 36% daripada nilai ekspor negara datangnya daripada sektor E dan E yang melibatkan industri semikonduktor ini. Jadi persoalan yang penting sekarang ini ialah apakah masa depan ataupun prospek industri semikonduktor kita ini cerah dan berkembang di masa yang akan datang.
dan apakah kita mampu bersaing dengan gergasi teknologi semikonduktor dunia seperti Korea Selatan dan Taiwan. Mari kita lihat beberapa perkembangan terakhir yang terkait dengan perkara ini. Yang pertama, kita lihat sekarang ini berlaku perang dingin teknologi antara Amerika Syarikat dan China. Keadaan ini menyebabkan banyak syarikat-syarikat teknologi tinggi mula memindahkan operasi mereka keluar daripada negara China untuk mengelakkan risiko. Jadi Malaysia merupakan antara pilihan utama syarikat ini untuk memindahkan operasi berdasarkan kepada pengalaman kita lebih 50 tahun dalam industri elektronik, kos buruh kita yang rendah dan juga penggunaan bahasa Inggeris yang meluas di negara kita. Kemudian itu, kerajaan kita tidak berdiam diri dalam situasi yang begini, dan kita melihat ianya sebagai satu peluang yang perlu kita ambil. Jadi pelbagai dasar telah dan juga strategi telah pun dilakukan untuk mengambil peluang ini. Salah satu daripadanya ialah menubuhkan satu pasukan khas, apa yang dipanggil sebagai pasukan khas strategi semikonduktor nasional, NSS. Kita sebenarnya ingin menjadi hub semikonduktor global melalui NSS ini, serta memodernkan dan juga memperluaskan keupayaan negara kita di seluruh rantaian nilai pengeluaran semikonduktor ini, dan tidak tertumpu hanya kepada pembungkusan dan juga pengujian chip seperti yang ada sekarang ini. Melalui sokongan kerajaan ini dan juga pelan strategi semikonduktor ini, kita dijangka mampu menarik pelaburan bernilai RM500 bilion dalam beberapa tahun yang akan datang. Dan yang ketiganya, kita juga memahami bahawa modal insan yang berkualiti adalah sangat penting untuk kita kekal bersaing dalam industri berteknologi tinggi ini. Jadi soal pembangunan bakat dan juga modal insan ini sudah diambil kira melalui penubuhan NSS tadi, melalui inisiatif yang dirangka dan akan dilaksanakan. Kita jangka dapat melatih tidak kurang daripada 60,000 jurutera mahir, di samping memberi penekanan juga kepada soal-soal manfaat dan juga kebajikan mereka. Dalam hal ini, kita agak bernasib baik bahawa kalau kita lihat World Talent Ranking 2023 yang dikeluarkan oleh IMD, kita berada di tahap yang tinggi, iaitu yang kedua di belakang Singapura di kalangan negara-negara ASEAN, dan di ranking yang ke-33 di peringkat dunia. Jadi modal insan kita sudah ada asas yang kuat, tinggal lagi perlu sedikit latihan kepakaran dalam bidang-bidang yang terkait dengan semikonduktor ini. Maka tanggungjawab ini telah dibagi kepada satu lagi agensi yang ditubuhkan, iaitu Talent Corp Malaysia. Sahabat-sahabat dan juga kawan-kawan semua, melalui beberapa inisiatif yang telah saya share sebentar tadi dan banyak lagi langkah-langkah lain yang bakal diambil, saya berpendapat bahawa masa depan industri semikonduktor Malaysia adalah cerah dan kita mampu bersaing di peringkat global. Semoga hasrat kita untuk meningkatkan nilai ekspor semikonduktor negara daripada sekitar 9 bilion USD ataupun RM30 bilion dalam 2022 kepada sekitar RM1.2 trilion menjelang 2030
tercapai insya-Allah. Semoga sedikit sebanyak maklumat yang telah saya kongsikan sebentar tadi memberi sedikit manfaat kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam video saya yang akan datang. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.